pendekatan pengalaman pembelajaran untuk pelajar di dalam bilik darjah. Yang pertama ialah pembelajaran berasaskan projek, di mana pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah dan secara hands-on. Contoh aktiviti hands-on yang digunakan adalah membina prototipe ataupun menjalankan eksperimen. Oleh itu, pendekatan sebegini dapat mengembangkan pemikiran pelajar secara kritis, kemahiran berkomunikasi dan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Yang keduanya ialah gamifikasi, yang mana elemen seperti games dimasukkan ke dalam sesi pembelajaran. Pendekatan ini sedikit sebanyak akan memberikan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan di samping itu akan membantu pelajar untuk mengembangkan kemahiran teknikal mereka. Yang ketiga, cara pembelajaran yang berkesan untuk digunakan adalah pembelajaran berasaskan masalah, di mana pendekatan ini dapat digunakan kepada pelajar supaya pelajar dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar secara bekerjasama. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri dalam suasana praktikal ketika mencipta robot ataupun mereka bentuk sesuatu projek. Yang terakhir ialah pembelajaran gabungan, di mana kaedah tradisional digabungkan dengan pembelajaran dalam talian yang membolehkan atau menggalakkan pelajar mengakses bahan dan sumber khusus mengikut keperluan mereka sendiri. Oleh itu, pendekatan sebegini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif, terutamanya kepada pelajar yang memerlukan sokongan atau tambahan yang ingin mereka gunakan pada masa hadapan. Pembelajaran yang berkesan dicapai dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan penilaian yang memenuhi gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, terdapat beberapa teknologi yang boleh digunakan dalam pembelajaran pendidikan kejuruteraan ini. Yang pertama ialah AutoCAD, yang mana AutoCAD ini merupakan perisian yang digunakan untuk mencipta model atau simulasi serta membolehkan pelajar untuk melakukan visualisasi terhadap bentuk mereka itu sendiri. Yang kedua ialah Virtual Reality, iaitu VR, digunakan untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik serta membolehkan pelajar meneroka dunia sebenar dengan menggunakan pengetahuan yang mereka ada. Yang ketiga ialah robotik, yang mana robotik ini digunakan untuk pembelajaran mekanik, elektronik, pengaturcaraan serta ia akan menyediakan pengalaman praktikal dalam membina pengaturcaraan robot. Yang terakhir ialah simulation software, yang mana ia digunakan untuk memodelkan sistem serta membolehkan pelajar untuk mencuba pilihan reka bentuk yang berbeza hasilnya. Sebagai contoh, litar elektrik atau dynamic bendalir yang membolehkan pelajar untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana sistem itu berfungsi di dalam pendidikan kejuruteraan ini. Selain menggunakan teknologi dalam pembelajaran, guru juga menggunakan teknologi dan beberapa kaedah lain untuk menilai prestasi pelajar. Dan antaranya ialah yang pertama, kuis dan ujian, yang mana kuis dan ujian dalam talian ini boleh digunakan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap subjek berkenaan, sebagai contoh penggunaan Kahoot ataupun kuis. Yang kedua, melalui projek dan tugasan, yang mana kebolehan pelajar dapat dinilai dengan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dan melalui projek atau tugasan yang telah diberi. Yang ketiga, melalui pembentangan, yang mana kita dapat lihat keupayaan pelajar boleh dinilai melalui penyampaian idea atau reka bentuk melalui pembentangan secara peribadi melalui teknologi persidangan mereka itu. Yang keempat, melalui portfolio, iaitu melalui penilaian alternatif, yang mana portfolio ini dapat memaparkan projek dan tugasan pelajar itu. Yang mana pelajar ini dapat menyediakan portfolio secara digital dan membolehkan untuk guru menjejaki kemajuan dan menilai prestasi pelajar itu sendiri. Yang kelima, melalui penilaian rakan sebaya, yang mana itu juga merupakan penilaian alternatif. Cara ini atau pendekatan ini memberikan maklum balas kepada rakan sekelas dan membantu pelajar untuk mengembangkan kemahiran berkomunikasi.
Yang terakhir ialah gabungan pentafsiran formatif dan sumatif. Okey, penilaian formatif ini seperti kuis dan perbincangan dalam kelas membolehkan pelajar untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang berkesan. Dan yang mana penilaian sumatif pula seperti peperiksaan atau projek akhir dapat menyediakan pelajar menyeluruh terhadap prestasi mereka pada akhir kursus tersebut.